Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala masalah 187 situ. Imam yang kuasa berdiri, maka sembahyang duduk ia apa hukum? Kata Imam Syafi'i, jikalau sembahyang imam akan sembahyang fardu, dia kait lil ikhraj, dia kait sembahyang fardu dengan satu kaum, satu jamaah, hal keadaannya duduk padahal ia kuasa berdiri, dan mereka yang di belakangnya berdiri. Nasihat adalah imam itu tiada baik, imam jahat ni. Apa maksud dia? Tidak memadai sembahyangnya, ya, mana sembahyang tidak, tak sah lah. Sembahyang wajib dia mesti ikut berdiri, dah tak boleh baru turun sepengkat-sepengkat. Sembahyang sunat tak apa, dia boleh berdiri, dia duduk sah, tapi pahala separuh hilang daripada berdiri. Dia baring pula lagi separuh hilang daripada duduk ni. Ya, sembahyang baring habis separuh banyak lah, kena cantas. Tapi orang tengok dia, wah hebat, tempat terbaring dia sembahyang, rupanya malas. Ya, sembahyang baring kan. Tapi sembahyang sunat boleh, tidaklah hadis ada. Adapun wajib tak boleh melainkan uzur. Tiba-tiba tok imam dia buat perangai, dia boleh berdiri, dia duduk kan. Tak boleh diikut akan dia, tak sah sembahyang ni. Mana tidak memadai. Dan tiada memadai sembahyang orang di belakangnya, kerana bahawasanya mereka itu tiada diberati mengetahui kekuasaan imam berdiri. Itu imam tadi uzur ke tidak, dia tak tahu kan, dia duduk je, kita ikut dia. Apa hukum sini? Pendapat pertama kata sah, tak ada masalah, kecuali kalau kita tahu imam uzur ke mam, tak ada, saja je, ada tak boleh lah. Dia tengok tu imam depan tu sembahyang duduk, apa hukum dia? Kita boleh sembahyang, tak ada masalah. Tu imam tu tak sah lah, sebab kita tak tahu. Itu setengah daripada manik yang khafi, yang terpaksa kita kena bertanya. Kalau manik yang jadi terang, macam tai cecak ada kaki dia, tu tak boleh lah, nampak terang. Kalau hadas, itu manik yang khafi, dia tak mandi hadas lagi, dia menjadi imam. Lepas sembahyang dia pun teringat, orang semua dah balik dah, orang lain sembahyang sah dia kan. Kalau habis waktu dia ulang balik, qada balik lah. Mafhum di sini apa? Manakala sekali imam tadi sembahyang duduk, kita boleh ikut. Ya, boleh ikut, sebab kita yakin bahawa dia uzur. Kecuali kalau dia kata tak uzur, tak boleh, nyata saja-saja dia. Kemudian masalah makmum tahukan imam kuasa. Makmum tahu imam tu kuasa akan sembahyang, apa hukumnya? Tadi dia tak tahu kan. Dia macam ni, kalau tahu setengah daripada makmum akan sembahyang imamnya, hal keadaannya duduk dengan tiada sakit, maka sembahyang ia di belakang imam itu, hal keadaannya berdiri, dan saya mengulang makmum akan sembahyangnya. Apa nak mengulang? Batal lah sembahyang tu. Mana mengulang, mana i'adah. Kalau dalam waktu dipanggil i'adah, kalau dalam luar waktu dipanggil qada. Sembahyang tadi didapati tidak sah, bila dapati dalam luar waktu. Sembahyang zuhur tadi pun tertanya-tanya, tu imam saja je, rupa tahu dia maknanya apa, tak uzur, maka dawat dia kena i'adah ulang balik sembahyang. Kalau luar waktu kena qada, kerana bahawa sembahyang ia di belakang orang yang diketahui bahawa sembahyangnya tidak memadai. Yang kita tahu sembahyang tu tak sah, sebab imam tu tahu dia tak ada apa, dia sihat saja dia sembahyang duduk. Maka ketiga itu tak sah sembahyang, dia kena ulang balik. Dan makmum yang tahu sama juga, kena ulang balik, tak sah. Masalah 189, imam itu wajib makmum menurut akan dia dalam sembahyang. Apakah dalil? Mana dalil kita, mana imam tu kita kena ikut? Ada hadis ni ada. Kata Abu Isa At-Tirmizi, kata Anas radhiyallahu anhu, summan sarafa faqala innamal imamu
Au ni Syakurawi. Innama ju'ilal imam. Boleh juga. Innamal imam liyutamma bih. Ataupun innama ju'ilal imam liyutamma bih. Itu. Faqala innamal imam au innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa iza kabbara fakabbiru. Wa iza raka'a farka'u. Wa iza rafa'a farfa'u. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Sini maknanya ada beberapa riwayat. Sini dia kata apa? Walakal hamd. Ada riwayat Allahumma lakal hamd. Kalau kita lakal hamd sama-sama. Wa iza sajada fasjudu wa iza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Hasan sahih. Sedap ngaji hadis tu macam hukum dia. Mudah-mudahan diterangkan oleh ulama pula lagi jelas. Artinya kemudian daripada sudah selesai daripada semayang, dengan kami makmumnya dan memberi salam, lalu berpaling ia berhadap kepada kami kerana mengajar kami sembahyang menurut imam, dan sabdanya SAW, hai sekalian kamu yang hadir, hanya senya imam tu, atau sabdanya hanya senya dijadikan imam dalam sembahyang supaya diikut, bukan dikejau. Ini kejau tu imam, ada potong lagi. Sound dia potong. Teman terawih jaga berkejut-kejut je. Jadi kejau-kejau. Imam laju macam speedboat laju. Dia wasal satu Fatihah sekali satu nafas. Wah, uhara makmum. Habis ya. Jadi mana jadikan imam untuk diikut. Jadi cara dia mana? Bila imam takbir, mu takbir. Bila imam merokok, kamu merokok. Atau mana? Kemudian sudah selesai dia pun tanya, maka sabdanya sekalian kamu hadir sembahyang senya imam itu, atau sabdanya hanya senya dijadikan imam dalam sembahyang itu supaya diikut turut akan dia, maka turutlah oleh kamu sekalian akan dia. Maka inilah satu daripada dalil wajib makmum menurut imam. Ya. Nah, masalah imam itu apakah yang wajib makmum menurut dalam sembahyang? Ya saudaraku, dalam masalah 189 diterangkan dalil wajib menurut imam ya oleh makmum, tetapi adalah wajib diturut oleh imam yang kuasa berdiri akan makmum duduk kerana tiada upaya berdiri. Maka jawabnya lihat dalam masalah 186. Dan adalah pula sembahyang, dan ada pula wajib diturut oleh imam itu sampai kepada niat imam. Ini fardu sama fardu. Ya, dan sunat sama sunat. Sehingga tidak boleh menurut makmum sembahyang akan fardu. Ya. Maknanya tidak boleh menurut makmum sembahyang sunat akan fardu. Dan akasnya fardu akan sunat. Maka di sini sudahlah berselisih ulama, mana ada ikhtilaf. Boleh tak kita ikut imam yang mana tak sama niat? Sini ada khilaf. Dengan sebab masing-masing dapat mafhum daripada sepotong hadis. Dia mafhum pula, ada mafhum mantuk, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum mutabaqah, dia banyak mafhum. Sebab Quran hadis kita nak mafhum yang dipaham, boleh faham betul. Betul lah hadis sahih, dia masalah faham sahih tak kan? Ni ada pula ni pahaman seko Cina mana pula ni. Macam aurat ni furud je dia tu. Farad dia lain tak payah. Kau nak tafsir Quran, Allah. Biar dah alat kan. Nabi Dawani kan, mampas sara Quran bi ra'i fal yatabawa maq'adahu minan nar. Dia bertafsir Quran ikut kepala otak dia, sedia tempat tu dalam neraka jahanam. Kau nak masuk neraka ke? Kalau tak kerti, jangan sibuk kan. Kalau orang macam ni, muka macam ni kan, kalau dia nak buat operate, nak belah perut dia kan, kita datang buat pisau, tak apa, saya tolong belah, dia berani tak? Oi, awak ada kedudukan, awak ada bilang doktor ke, ada pakar kedokteran? Belah kan bayar now kan, ambil pisau belah je, mampu tak berani pula kita. Ini bukan nak belah perut, nak bedah Al-Quran, nak mendapat mafhum Quran, makna Quran dan hadis sahih. Siapa tukang bedah dia? Pakar. Siapa pakar Quran? Mufassirin.
Siapa pakai hadis, muhaddisin. Engkau hafal berapa hadis? Hadis 40 kau tak ingat. Dia nak pakai Quran ambil cukup. Ini semua nak tempat tepi neraka punya. Banyak akhir zaman macam-macam. Dalam hadis tak ada tentang ni. Kasirul khutaba, qalilul ulama. Akhir zaman banyak nak cakap agama ni. Tapi yang banyak ni jahil, bukan orang alim. Sibuk nak cakap. Kau cakap bidang masing-masing lah. Fasalu ahla zik. Tanya orang pakar dalam bidang tu. Ni buat hukum makam bukan sebarang kan ni. Dan kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim bermula makna sepotong hadis dalam masalah 189 ni. Pada Imam Syafi'i satu taifah, iaitu menurut imam pada af'al yang zahir, ya, gerak duduk itu, rokok, i'tidal. Dan kata Imam Malik, Abu Hanifah anhumah dan lain daripada keduanya makna hadis ni. Ayo imam pada segala fi'linya dan niatnya tu. Di sini ada ikhtilaf. Dijadikan imam tu ikut apa? Ini masalah ikhtilaf. Ikut zahir setengah pendapat kata. 5 rakaat, terakak. Dalil dalam hadis tadi Nabi iringi fa iza kabbara fakabiru. Ini menandakan zahir. Ya, iza kabbara bila imam takbir, kamu takbir. Wa iza raka'a farka'u. Bila rakaat, kamu rakaat, mana zahir. Jadi ulama mengatakan pegang zahir hadis. Ini maknanya niat tak termasuk, kita boleh wajib muafakat. Makna imam semayang wajib, kita semayang qada belakang. Wajib juga tapi qada. Atau semayang sunat, boleh, tak ada masalah. Selama perbuatan dia tidak ada menyalahi yang keji. Ya takhalluf, beza sangat. Macam semayang gerhana, beza sangat. Sebab dia ada 2 kali rakaat. Kita semayang sunat ikut belakang, dia rakaat, kita ikut rakaat. Yang tidak. Lepas tu dia pergi baca Fatihah balik. Kita nak pergi mana? Ya, tak boleh. Atau semayang jenazah, tak boleh. Semayang jenazah kita semayang sunat. Orang semayang jenazah, lepas tu kita rokok. Kau terperanjat orang, mana kau rokok. Kalau perbuatan sama zahir, cuma niat dia beza, tu tak apa. Tapi setengah pendapat mengatakan ikut semua, niat-niat masuk sekali. Di situ punca kekhilafan dia dalam memahami ini. Ya. Inamal imam liyut tammah. Dijadikan imam untuk diikut mana? Sini ada ikhtilaf. Yang tu ikut dengan niat ikut. Mana kalau dia semayang wajib, kita pun niat semayang wajib. Tak boleh. Kalau imam semayang sunat, kita semayang wajib, tak boleh. Mana tak boleh menyalahi. Itu satu pendapat. Ya. Tapi kita cenderung pendapat yang tu lah. Dan zahir maknanya apa? Perbuatan. Kalau niat tak ada masalah. Sebab Nabi dah terang tadi, iza kabbara fakabiru. Bila dia takbir, mana jelas benda zahir. Iza raka' farka'. Ya, wa iza raka'a farka'. Habis. Tapi adakah wajib diturut imam itu yang kuasa berdiri situ? Salah apa belum? Tetapi adalah wajib diturut akan imam yang kuasa berdiri akan makmum, ia akan imam yang duduk, kerana tiada upaya berdiri. Mana boleh. Tapi adalah wajib diturut oleh makmum yang kuasa berdiri. Ikut apa? Akan imam duduk, tapi kerana tiada upaya berdiri. Jangan sesaja buat malas, tak boleh. Maka jawabnya lihat dalam masalah 186. Dan adakah pula wajib diturut akan imam tu sampai pada niat imam? Yang ni fardu sunat. Sini ada khilaf ulama, perselisihan ulama yang masing-masing dapat mafhum daripada sepotong hadis tadi yang dipaham tu. Mana dipaham situ punca kekhilafan. Ya. Habis. Dan satu lagi kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, bermula makna sepotong hadis dalam masalah 189 pada Imam Syafi'i dan satu taifah kumpulan ulama, iaitu menurut imam pada af'al yang zahir, pada af'al yang zahirah, yang zahir saja, perbuatan zahir, rokok, sujud, qiyam tu je yang dipintas, ya. Dan kata Imam Malik semua sekali, iaitulah imam tadi fi'ilnya dan niat, habis dengan niat sekali ikut. Itu maknanya kalau dia niat fardu berbeza dengan sunat tak boleh. Kata Imam Malik. Jadi benda ni apa? Mukhtalaf, benda ada khilaf. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Karim.